Tak nak lah. Okay, saya nak dengar lagu dia buat persembahan dekat Madani punya tu. Tapi tak apa. Itu apa? Saya berapa yang ni. Alright. Tata screen. Share dulu. Okay, saya terus kepada key point kita lah. Sebab banyak benda yang kita nak bicarakan hari ini. Sementara tu korang share lah juga live kita ni. Sebab kita kan nak PRN tak lama lagi, banyak cerita lah sebenarnya. Saya sebenarnya tak suka main isu peribadi, tetapi tular sangat. Tular sangat lah Li berkenaan dengan, bukan Li lah, hari ni lah. Nak komen ke tak nak komen? Saya pun tak pasti, nantilah kita tengok dah macam mana. Tapi nanti di akhir, nanti kalau korang naik sebagai panel, saya nak korang imbas balik masa PN jadi kerajaan dulu, apa perkara yang sangat menyusahkan diri korang lah. Mungkin korang boleh apa aku nak cakap tadi, lupa dah. Thank you Kasa. Naik kotak dan ceritalah perkara yang paling menyusahkan diri korang ataupun yang paling tak boleh nak lupa semasa zaman 33 bulan berkenaan dengan PKP ke, perniagaan ke, kematian ahli keluarga ke, kan, berkurung dalam rumah ke, tak kira lah macam mana pun. Okey, baik. Satu perkara, saya hari ni sekejap. Okay, first of all, tadi ada geng kita post dalam grup WhatsApp berkenaan dengan Yana. Anak Najib lah. Dia buat satu kenyataan bahawa jelas dan terang daripada beliau sendiri, yang kepada mereka yang menunggang nama Najib untuk kepentingan sendiri sampai buat press conference dan sebagainya. Macam mana, how do I express this? Macam mana aku nak gambarkan ini ya? Tapi tak apalah. Jadi kepada penunggang-penunggang bosku Najib ni, untuk kepentingan mereka sendiri, kita nampaklah beberapa individu yang tunggang. Kononnya dia tak nak penyokong-penyokong UMNO BN ini undi PH ataupun boykot ataupun mengundi Perikatan Nasional. Jadi sudah-sudahlah. Sebab pagi tadi dia kata Yana Najib ni, Yana Najwa, dia terima mesej daripada Najib, katanya Datuk Seri Najib ingin tegaskan bahawa Syed Imran dan Papa Gomo tidak mewakili Datuk Seri Najib maupun penyokong-penyokong Datuk Seri Najib. Dan Syed Imran juga tidak diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk mengeluarkan apa-apa, thank you JTR, apa-apa kenyataan mengenai pendirian Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib sudah dalam penjara selama setahun dan tidak adil bagi Syed Imran atau mana-mana individu, Papa Gomo juga termasuk, mempergunakan nama Najib. Jadi pendirian Datuk Seri Najib hanya sah sekiranya ia dimuat naik di saluran media sosial milik Datuk Seri Najib, iaitu mesej kepada peguam dia lah. Jadi ini adalah plus factor bagi kerajaan perpaduan. Kalau kita boleh tengok khasnya di Kelantan, Kedah dan Terengganu, 80% ahli dan penyokong UMNO plus PH undi kerajaan perpaduan di 3 negeri. Berkemungkinan kita akan lihat PN boleh tumbang. Percayalah, kemungkinan besar PN boleh tumbang pada PRN ini di 3 negeri tersebut. Tunggu dan lihat. Jadi PAS sebenarnya tak kuat. PAS sebenarnya tak kuat, cuma kita perlu bersatu. Kalau kita bersatu, insya-Allah
kita akan boleh menang di 3 negeri tersebut, Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Jadi ini adalah satu berita baiklah bagi saya dekat-dekat PRN ni, sebab mereka duk tunggang Datuk Seri Najib, termasuklah Papa Gomo ni. Papa Gomo ni satu hal juga, dia duk tunggang Datuk Seri Najib lately. Kan. So jelas yang terang daripada Yana Najib tu sendiri bahawa jangan tunggang nama daddy saya. Jadi laporan polis juga ada dibuat oleh Abdullah Izhar Muhammad Yusof pada 11.12 pagi 4 hari lepas di Balai Polis Pantai, membabitkan video berdurasi 3.24 saat di Facebook Wan Muhammad Azri, iaitu Papa Gomo, yang mendakwa memfitnah dan memburukkan kerajaan dengan menyatakan insiden 1975 dan 1975 itu dirancang oleh kerajaan. Dan Abdullah Izhar dalam kenyataannya berkata laporan tersebut dibuat bagi memohon polis untuk segera menyiasat akaun Facebook Papa Gomo ni serta orang yang membuat fitnah kepada kerajaan dalam video tersebut. Okey, baik. Sedikitlah kan, korang nak tahu apa yang later. So saya bagi tahulah isu semasa. Kan kita bagi tahu isu semasa, apa salahnya ke korang marah kat bawah ni bu-bear tu, kenapa macam dah lembu dah tengok Okey, jadi kita lihatlah Papa Gomo ni sebenarnya bukanlah orang faham sangat tentang politik. Sebab kalau kita tengok dia sembang dengan Wang Hussein hari tu pun terceruk gila. Duduk ratib berkenaan dengan SD lagi kan. Jadi apabila dia buat apa-apa ulasan, biasanya aku nampak adalah seolah-olah persepsi saja. Biasanya hanya lebih kepada persepsi saja. Intinya macam tak ada. Apatah lagi dia sendiri digantung keahlian oleh UMNO sebab langgar disiplin parti. Apabila fitnah Presiden UMNO tanpa bukti dan fakta yang kukuh. Di awal pemilihan UMNO sebelum ini pun Amir tahu Papa Gomo adalah antara individu yang menyerang Zahid dengan cara mendesak Zahid berundur. Betul tak? Jadi kat sini dah tahu pada side macam ni memang tak layaklah dalam mana-mana organisasi. Kerana nafikan suara majoriti yang telah memilih Zahid masa itu sebagai seorang presiden. Thank you Daddy. Okey, jadi satu ketiga dulu Papa Gomo ni dia modalkan sebuah audio untuk kritik Zahid. Dan sekarang ni Papa Gomo melalui audio main sekali lagi fitnah kononnya Zahid ini telah menipu Agong. Itu kita dapat jelas lah kan dalam thank you Syam. Jelas kita nampak dalam satu live TikTok hari tu dengan dan telah dilaporkan kepada polis juga yang live dengan Wang Hussein hari tu. Jadi itulah yang saya nak sampaikan sikit aja. Saya tak nak cakap lebih-lebih berkenaan dengan dia ni. Cuma kita nampak sekarang ni beberapa orang yang tersakiti lah, termasuk dia tu sendiri, dan dia masuk belah Mahathir ni. Kita tengok apa bezanya mereka ini dengan Mahathir kan. Macam Anwar Musa, Nur Udang Syeda Kasim dan sebagainya hari ni. Sebab dia apa bezanya dengan Zahid Hamidi? Sebab bezanya adalah sebab Zahid Hamidi ni bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Kan. Okey, kalau kita tengok macam Mahathir kan, apa sebelum ni Mahathir tak kata dekat PAS? Apa yang Mahathir tak gelarkan kepada PAS? Segala macam yang Mahathir gelarkan kepada PAS. Jadi kalau PAS ni dia buat boleh, orang lain buat tak boleh. Memang dia macam itulah daripada dulu lagi. Dan Papa Gomo umumkan untuk bersama dengan Mahathir ni dalam meneruskan perjuangan lah kononnya. Pertama sekali pada aku, bila aku dapat tahu first hari tu pun, gelilah aku dengar orang macam ni dengan perjuangan. Perjuangan apa yang dia pernah ada? Selamatkan orang susah, pertahankan petani miskin. Mana ada nak kata lawan DAP bertanding pun tak pernah. Betul tak? Usahlah mengaku pejuang. Datuk Seri Anwar tu berjuang daripada muda sampai ke tua. Dan kau fitnah dia macam-macam. Pernah dipenjara kerana pertahankan hak petani miskin. Itulah baru pejuang. Cakap pasal seorang yang suka bila buat live aja beli view. Memang tak ada hasil lah. Yang aku nak highlight di sini adalah
mereka yang telah bekerjasama sebagai pefitnah tegar yang bekerjasama ni sekarang ni dah bekerjasama untuk memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, nak berjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kita tahu peranan Mahathir dalam memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes Liwat 1 pun, kan, kes yang mencetuskan reformasi di seluruh negara. Jadi dia ni, Pak Bogomo ni pernah kalah kes sama fitnah yang dibuat terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Soalnya di sini, mereka ini memang hebat dalam memfitnah. Dan sekarang ni mereka telah berpadu tenaga, apa yang kita boleh agak? Sudah pastilah fitnah akan berganda. Tentu ada plot-plot yang dirancang. Mereka ni pakar plot-plot. So, siapa yang lama mengikuti pengembangan politik negara mesti mempunyai pendapat yang sama lah. Jadi, kita kena kenal lah muka-muka ini. Dan sejarah tak mengajar kita supaya berhati-hati bila mendengar mulut daripada orang-orang ini. Jangan duk anggap mereka ni sebagai panduan ataupun guru kepada apa-apa yang nak disampaikan oleh mereka lah, kan. Jadi apa yang kita nampak di sini, motif Mahathir ni, MO Mahathir ni adalah masa dia nak lawan dengan Najib, dia buat deklarasi rakyat. Sekarang ni dia nak lawan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia buat proklamasi Melayu. Masa nak lawan Najib dulu, dia pergi sanggup jumpa Anwar di mahkamah. Sekarang ni nak lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia sanggup pakai baju PAS, parti yang dia sendiri pernah kata satu parti kafir, parti sesat. Lepas tu lepas dapat apa yang dia nak dalam Pakatan Harapan, dia kembali kepada perangai asal je. Tu saja nak cakap. Jadi ada beberapa pengalaman lah yang menyayat hati sebenarnya. Kalau kita boleh lihat masa pemerintahan Mahathir ni jadi Perdana Menteri pun. Dan kalau kita lihatlah kempen-kempen politik di Malaysia ni sebenarnya antara dua kelompok yang mendidik dan kelompok intelektual dan kelompok yang taksub, fanatik dan walak ni, oleh walaun ni. Kalau kita lihat kan, diorang ni bayangkan dia telah mengenalkan bai'ah untuk talak 3 isteri, cerai isteri talak 3, kan. Dan salah satu tengah viral di Facebook berkenaan dengan ada seorang pakcik ni, dia buat posting, dia kata wallahi saya akan ceraikan bini saya dengan lafaz talak 3 jika PMX masih menjadi Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan sampai bulan 8 2023. Ingat tak? Korang ada baca tak? Okey, tak apalah kalau korang tak ada baca pun. Cuma satu perkara aku nak kata di sini. Lafaz taklid cerai talak 3 ni viral bila ada screenshot. Katanya walaupun PAS ni membuat lafaz taklid talak 3. Kemudian pakcik ni bagi alasan bahawa dia kena hack. Dia membuat posting yang dikata kalau Kerajaan Perpaduan masih lagi kerajaan bulan 8 ni selepas PRN, dia akan jatuhlah talak 3 pada bini. Bukan, dia kata dia akan ceraikan bini dia dengan talak 3, lafaz talak 3. Okey. Sebenarnya kalau dia nak bagi alasan bahawa FB dia kena hack, susah tau akaun FB nak kena hack. Jadi saya tak rasa akaun dia kena hack. Sebaliknya kalau mungkin diedit dia punya posting tu, mungkin lah lepas kena screenshot, lepas tu edit, mungkin lah, bagi saya mungkin. Dan pernah je walaupun PAS edit ataupun post edit masa fitnah mereka punya posting, dia edit, dia screenshot, dia edit, lepas tu dia sebarkan. Jadi benda tu boleh terjadi. Tapi jika kita edit posting seseorang, size font tu tak akan dapat match dengan size font standard FB. Faham tak? Sebab itulah kalau kita lihat, kalau size font itu sekata, tak mungkinlah diedit. Kan? Sebab
kita akan nampak saiz tu agak pelik lah dalam perkataan yang diedit tu. Dia akan nampak macam tak normal lah bagi pandangan kita ni, macam ada sesuatu missing somewhere kan, macam tu. Jadi kemudian satu lagi, kalau kita nak kata pakcik yang bernama Mansur Ali tu, kalaulah ada orang nak pergi hack dia punya account, pada pendapat saya, dia ni tak popular, follower pun tak ramai. Jadi apa sebab orang nak hack account dia ataupun orang nak edit posting dia? Itu sahaja. Jadi saya tak adalah tuduh beliau buat posting taklid tersebut, tapi kalau kita kenal puak-puak ini, mereka agak melampaui batas dalam berpolitik. Bai'ah talak 3, jika pemimpin PAS ni keluar PAS, dulu pun siapa yang mulakan? Jadi jika pemimpin mereka tak buat, tak mustahil walaun pun tak buat, dan jika pemimpin mereka buat, tak mustahil walaun pun buat. Itu je. Jadi nama pun walaun kan, walak. Okey, apapun, kita tinggal beberapa hari lagi, 2 minggu kan, kalau dia tak melakukan posting taklid talak 3 tersebut, beliau terlepas lah, dan pefitnah ni akan tanggung dosa tersebut. Tapi kalau dia ni lakukan posting tersebut yang mengatakan dia akan ceraikan bini dia jika PMS dan Kerajaan Perpaduan masih bertahan sampai bulan 8. Tapi bulan 8 tinggal besok je lagi. 1 hari bulan 8 hari Selasa. Jadi talak 3 weh. Jadi talak 3 jangan main-main. Dah bagi tahu talak 3 ni takkan nak hidup dengan berzina, betul tak? Jadi mudahlah, berpada-padalah dalam berpolitik. Tolonglah, jangan melampaui batas. Parti yang korang sokong tu bukannya agama. Kalau PAS tak ada pun, aku rasa agama kita masih lagi utuh kot. Kan? Masya Allah, tak ada satu dalil pun yang mengatakan Islam ini perlukan PAS. Itu saja yang saya kata. So kesianlah dekat makcik tu kan, sebab pakcik itu taksub kepada pemimpin dan juga parti sampai macam tu sekali. Okey, dan cerai talak 3 jika tidak bertukar kerajaan. Saya hilang kata-kata lah sebenarnya bila nak ulas berkenaan dengan seseorang yang macam ni. Tapi kalau kita lihat golongan intelektual, siapa golongan intelektual? Mesti walaupun kata kita ni jenis angkat bakul sendiri, tapi lantak dia lah. Intelektual merupakan golongan diklasifikasikan sebagai bijak pandai lah, takkan tak tahu kan, yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki knowledge, expertise dalam bidang tertentu dan juga luar daripada bidang dia lah. Jadi golongan ni saya rasa lebih kepada Pakatan Harapan. Sebab kalau kita tengok leader kita ni dalam Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, tengoklah apa kepakaran dia. Dia punya ilmu, lulusan dia apa, ketokohan dia. Sebenarnya dia orang susah nak terima kerana walaupun ni dia tak suka dididik lah, aku tengok kan. Dan pemimpin PPH pun, bila kita bawa ke room kita, khususnya bila bawa ke room saya ni kan, tengok dengan cara dia orang bercakap, dengan berilmu, dengan fakta. Tapi dia orang dia tak suka sebenarnya, walaupun tak suka pada benda-benda macam tu sebab tak popular, tak populis. Jadi fitrahnya manusia ni lebih mudah jika dia diajak kepada benda yang mungkar, macam mengatakan orang, macam mengejek orang, mempersendakan orang, memperolok-olokkan, macam-macam lagi lah, mencaci, menghina kan. Jadi golongan petaksub ni, kita lihat orang Melayu tak mahu kita akui mereka adalah orang yang mudah taksub dan taklid lah, taklid buta orang panggil. Saya taksub kepada kelompok golongan agama yang daripada luarannya berkopiah, berjanggut dan berjubah lah kan. Jadi disempurnakan dengan ayat Quran,
Walaupun dia tu mengkafirkan orang pun tak apa, dia mencarut pun tak apa, memburukkan orang lain pun tak apa, semuanya suci bagi mereka. Jadi kalaulah dulu saya pernah saya malah nak ulas berkenaan dengan perkara dulu, tapi tak apalah. Jadi berbalik pada soal intelektual tadi, jika seorang yang berilmu, dia tak mudah ditipu. Sebab apa kita ni pentingnya knowledge pada diri kita? Sebab kita tidak mudah ditipu bulat-bulat. Dan orang yang berilmu ni, jika ada sesuatu yang disampaikan, dia tak akan percaya bulat-bulat lah. Kan, begitulah bila kita memahami agama tanpa metodologi atau tindakan yang berbahaya. Metodologi adalah cara untuk memahami agama dengan cara yang betul. So, berguru dengan guru yang ada kefahaman yang benar, memilih bahan bacaan yang benar. Dan juga kita boleh fikir sendiri kan, apa yang dia kata ni betul ke? Aku rasa macam something wrong je kan. Jadi anda pernah dengar tak seseorang pemimpin yang kata hampau bodoh? Manusia atau orang politik amat suka pada lihat kelompok yang mereka anggap bodoh. Sebab, thank you Ami, sebab mereka mudah dibohongi. Hampau bodoh, sebab orang yang bodoh ni mudah dibohongi. Dalam kempen mereka sengaja mereka ni memperbodohkan ahli, sebab mereka tahu ahli mereka ni percaya. Kan, bila ada pemimpin yang kata kerajaan perpaduan ni akan jatuh, bulan 8 ni lepas PRN ni kita menang 6 negeri, kerajaan perpaduan akan jatuh, mereka pun anggap percaya. Sebab kalau kita fikir secara logik, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya negeri yang melibatkan 6 negeri untuk melantik kerajaan di negeri-negeri Kelantan, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah dan juga Terengganu. Macam mana pula kerajaan federal boleh jatuh? Tapi pengikut dia percaya, sehingga sanggup. Ada yang tadi nak taklik isteri je, tidak tukar kerajaan bulan Ogos ni, dia akan menceraikan bini dia talak 3. Bayangkan, ini bukan dah tahap taksub, tapi dah tahap gila dah aku rasa. Apa nak hairan sangat dengan ada sampai ada yang mengugut dan sebagainya. Jadi lepas tu boleh pula seorang mantan menteri besar duk kata kepala bapak setiap kali dia ni buat ceramah, kepala bapak duk ceramah, kepala bapak. Itu bukan makian, tapi seolah mendidik dan menggalakkan rakyatnya supaya menggunakan ayat tersebut terhadap siapa saja tanpa rasa bersalah. Duk kata kepala bapa orang. Betul tak? Jadi inilah golongan-golongan yang saya rasa mereka ini telah taksub kepada pemimpin perkauman dan mengkafirkan sesama agama. Dia tak peduli betapa pentingnya urus takbir negara. Dia tak peduli berapa persen kemiskinan di dalam negeri-negeri tersebut. Dia tak peduli berkenaan dengan urus takbir ataupun hak asasi yang diperlukan oleh mereka ini. Negeri-negeri terbabit tak peduli, langsung tak disentuhnya. Jadi mereka hadir beramai-ramai bukan untuk mendengar soal ekonomi dan pengurusan negara, tapi untuk bergelak ketawa. Sebab pemimpin dia ni duduk kata kat orang, duduk mengeji orang, duduk mengejek orang, lepas tu duduk ketawa lah dekat bawah tu. Jadi kalau nak ubah orang macam ni, saya rasa kalau tak mula daripada sekarang teruk lah. Kita nak generasi yang bagaimana di masa hadapan? Adakah kita akan populis dengan mengata orang ni, mengata orang tu tanpa kita fikirkan apa yang perlu dirancanakan, apa yang perlu digariskan atau tak tahulah, saya rasa sangat kecewa lah datang lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semalam cakap saya tak berfakta, meraung wawah. Alah, betul lah, kita bukannya selalu live hari-hari. Dah dapat bercakap lah. Okey, kalau boleh hari ni Abang Mung ni cakap secara berfakta lah, saya nak dengar. Boleh?
Tak ada. Saya bukannya ahli politik. Nak bercakap macam awak juga. Awak bukan ahli politik. Nak bercakap pasal politik memanjang. Okey, macam ni. Saya nak tanya kan. Saya nak tanya awak lah. Awak sebagai penyokong pada sebelah kerajaan sekarang. Kalau kerajaan tu ada seseorang buat betul ke buat betul, awak sokong. Buat salah, awak bangkang tak? Saya nak tanya. Ya. Tapi kenapa saya tengok awak kan, kalau ada benda yang kerajaan kaki tangan menteri-menteri buat salah, awak sokong memanjang. Awak itu mesti awak backup dia orang. Contoh macam orang cakap okey, berasuah tak boleh jadi TPM. Yang ada kes mahkamah. Awak cakap dia ni ada tunggu dalam ni. Okey, itu satu. Satu lagi macam saya cakap semalam, bagi gula-gula kepada rakyat masa tengah dekat-dekat PRN ni. Awak cakap itu bukan, mana ada dia tak bagi. Kita tengok sendiri, kita rakyat sendiri. Saya tak sokong, saya cakap betul. Saya bukannya ada kepada menteri mana-mana. Lantaklah menteri. Saya rakyat biasa je. Kalau saya susah, mana menteri datang jenguk pun. Tapi masalahnya, kita nampak benda yang tak betul, kita cakap tak betul. Salah tu sebenarnya, sebagai macam rasuah tau. Kita dah dekat PRN, lepas tu bagi ini mak motor mendapat macam kelakar pula tahu tak? Okey. Dah habis dah? Dah, cakap lah. Okey. Baik, pertama sekali saya nak tanya, bagaimana dengan anda yang hendak menaikkan seorang Perdana Menteri yang ada kes rasuah juga? Siapa? Yassin tu dia tak ada kes ke? Dia bukan kluster mahkamah ke? Siapa? Muhyiddin Yassin. Setahu saya, dia ada kes saya pun berjumlah 232.5 juta. Yelah, okey. Saya pun tak tahu Muhyiddin Yassin ke jadi Perdana Menteri lepas ni. Kalau kita nak naik, saya pun tak tahu siapa jadi. Tapi yang kita nampak sekarang ni, kerajaan sekarang ni tak berapa berkesan lah. Tak berapa betul lah. Calon Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional adalah Muhyiddin Yassin. Tak tahulah. Lagipun benda akan datang kita bukan tahu. Awak yang ni, awak bukan tahu benda akan datang jadi. Bang, dia telah didakwa. Sekarang ni pendakwaan terhadap dia diarahkan untuk bela diri. Maknanya kes terhadap dia tu kuatlah. Kalau dia okey. Kes dia dibela diri. Kes 47 kes dah ada bukti tau. Lepas tu dah jadi TPM. Lepas tu itu saya malah nak cakap. Saya rasa macam saya cakap pun saya bukan tahu. Macam awak bercakap pun awak pun tak tahu yang betul ke tak betul. Semua awak dengar pada menteri-menteri yang cakap. Dia cakap dia tak mau berhenti lah, Fitri. Hujah ni abang bagi hujah. Lepas tu dah habis cakap abang berhenti bagi floor ke orang lain, yang ni ataupun saya. Kalau tak rasa nak bangkang, jangan cakap terus. Simpan dulu. Yelah, saya bukan tahu. Tak. Sekarang saya ajar abang tentang adab. Ini adalah adab abang. Ini bukan ilmu. Yang ini sekadar kita sebagai manusia. Saya yakin kita sebagai manusia, kita dididik dari cikgu ayah, kita kena beradab dengan orang. Maksudnya bila orang bercakap, jangan menyampuk. Kita hold dulu. Nanti dah habis cakap. Macam awak menyampuk saya cakap. Itu adalah adab sebagai Melayu dan Islam. Abang sebagai pejuang Melayu dan Islam kena jaga adab jugalah. Adab ni benda-benda paling penting untuk orang Melayu kita. Melayu ni kesopanan dan kesusilaan, rukun negara kelima. Kita beradab seperti mana yang bangsa-bangsa Melayu unjurkan pada kita lah. Lagi tu, bila saya nak cakap? Inilah bang, okey. Kalau abang kata Zahid tu tak layak jadi TPM, ada 47 kes. Tapi yang sebenarnya 40 kes semasa zaman 33 bulan telah disucikan oleh PAS. PAS bersyukur bahawa Zahid dilepaskan 40 kes. Dia angkat tangan, dia kata Alhamdulillah, maknanya mahkamah hari ini adalah adil. Masa 40 kes dia lepas hari itu masih zaman 33 bulan. PAS ada di dalam kerajaan, Muhyiddin Yassin ada dalam kerajaan, Hamzah Zainuddin jadi Menteri KDN. Okey, kalau abang kata dia tak layak, okey tak apalah. Dia ada banyak kes rasuah. Jadi Muhyiddin punya kes rasuah nak letak mana bang? Maka nak letak Makam Taman Melewa ke? Kita ada kedua panel.
abangmu, kalau yang ni tengah bercakap, abangmu off mic sebab suara yang ni tenggelam. Nanti abang nak cakap baru on mic balik. Jadi kita nak tanya, jadi Muhyiddin ni kes rasuah dia nak letak mana, nak letak celah mana? Jadi Muhyiddin ni esok kalau jadi PM, ingat auto gugur ke kes tu yang korang nak naikkan dia sebagai Perdana Menteri kali kedua tu. Halal saja korang untuk korang naikkan dia sebagai Perdana Menteri kali kedua. Saya nak beritahu, 6 tuduhan salah guna kuasa oleh Muhyiddin Yassin ni berjumlah 427.5 juta. Tapi ini duit siapa ni? Duit rakyat ke duit yayasan? Taklah, bukan saya nak bela Zahid, tapi saya nak bagi kejap abangmu, sabar abangmu. Saya tak nak suara saya tenggelam. Bezanya di sini antara Muhyiddin dan juga Zahid. Zahid adalah kes dia, yayasan itu milik dia. Bukan duit rakyat, yang saya tahulah. Betulkan kalau saya salah. Tapi si Muhyiddin ni katanya duit rakyat. Jadi itu ada dua perbezaan yang berbeza lah. Kalau untuk abang ni, sebab abang tak tahu, jadi abang perlu diberitahu. Kalau abang nak tahu fakta kes berkenaan dengan Muhyiddin pun saya boleh bagi tahu abang. Fakta kes mengenai yayasan Zahid pun saya boleh bagi tahu abang. Abang bagi tahu je sebab abang kan tak tahu. Okey. Boleh cakap. Abang 427.5 juta kes Muhyiddin. Okeylah, boleh. Boleh saya cakap? Silakan. Boleh. Okey. Awak cakap Muhyiddin jadi Perdana Menteri lah. Lepas tu ni lah jadi tu. Saya cakap betul, saya tak peduli siapa jadi Perdana Menteri pun. Lagipun benda ni akan datang, kita tak tahu pun. Macam awak boleh tahu Muhyiddin Yassin akan jadi Perdana Menteri akan datang. Ataupun PMS akan kekal sampai 5 tahun. Kita pun tak tahu. Buat apa nak cakap pasal tu? Sekarang ni saya tanya. Okey. Kalau awak sebagai rakyat Malaysia lah. Awak pun bukannya ada pangkat politik mana-mana, cuma awak penyokong. Jadi kalaulah Perdana Menteri dengarlah. Saya dah tak ada pangkat. Ya, awak ada pangkat apa? Kalau saya tak awak bergaji dengan PH. Awak ada ketua cabang ke? Mana abang tahu? Ketua cabang. Awak ketua cabang. Mana abang tahu? Saya tak ada apa-apa. Mana abang tu awak kerja awak live hari-hari, mana saya tahu. Awak tak ada pun pergi turun kawasan awak ke ngempen ke apa. Saya punya internet, saya punya mulut. Tak ada orang boleh. Saya nak bercakap, awak nak bercakap. Lepas tu nanti awak cakap saya popang-popang. Lepas tu dia tanya aku cabang mana, aku jawab lah. Lepas tu biarlah saya selesai cakap dulu. Nanti awak balas balik. Macam saya cakap dulu, lepas tu nanti awak balas balik. Macam saya dengar tadi, saya cuba dengar awak cakap kan. Lepas tu saya balas. Lepas tu nanti saya bercakap habis, lepas tu nanti awak balas balik. Macam tu. Kita jawab le, dah tanya. Yelah, saya tanya. Awak kalau menteri ada buat salah apa semua, awak mesti cakap. Awak tahu mana salah. Jadi